Projek diluluskan KKDW dijangka mempercepat usaha membekalkan air bersih ke luar Bandar Sarawak. Berbicara langsung bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Otto. Projek bernilai RM50 juta ke bawah yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dijangka mempercepatkan pembangunan bekalan air di Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata langkah ini seiring dengan usaha kerajaan negeri memastikan penduduk luar bandar mendapat akses kepada bekalan air bersih. Saya dapat tahu ada satu kelulusan baru-baru ini untuk tahun 2025, mana-mana projek 50 million and below by federal government, by KKDW, be implemented by Sarawak through Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Menurutnya, kerajaan negeri telah meluluskan RM4.6 bilion bagi 407 projek bekalan air di seluruh Sarawak. Setakat ini, 289 projek iaitu 71% telah siap sepenuhnya, 79 projek atau 19.4% masih dalam peringkat pra-kontrak, manakala selebihnya dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan 90% kawasan bandar mendapat bekalan air bersih, manakala kawasan luar bandar baru mencapai 40%. Secara keseluruhan, 85% penduduk Sarawak kini mempunyai akses kepada bekalan air bersih. Datuk Seri Julaihi berucap demikian pada Majlis Penutupan Sukan Bekalan Air Sarawak SBAS edisi keempat di Kuching. Sementara itu, bagi menaik taraf dan menggantikan paip lama di Sarawak, kerajaan telah meluluskan RM1.1 bilion 2,740 km paip dalam tempoh 5 tahun. Justru beliau berharap semua pihak berkaitan dapat melaksanakan projek ini dengan segera menjelang 2030. Dalam usaha memperkasakan pengangkutan mesra alam, Kerajaan Sarawak memperkenalkan kerangka Hala 7 EV Sarawak yang tidak hanya tertumpu kepada stesen pengecasan, malah turut merangkumi pengangkutan air. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, buat masa ini peralihan ke kenderaan elektrik masih dalam fasa awal di bandar-bandar utama kerana jumlah pengguna EV yang masih rendah. Walau bagaimanapun, katanya persediaan perlu dilakukan selari dengan perkembangan teknologi dan trend semasa, terutamanya dalam sistem pengecasan. Because EV will be one of the area we're looking into also. Of course, also we're focusing on hydrogen-powered vehicles or hydrogen-powered buses and so on. But we're also looking into EV, not only for vehicles but also for our ships, especially our boats, transportation and so on. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Persidangan Inovasi dan Teknologi Perniagaan BIT 2025 di Kuching. Persidangan tersebut menyediakan platform bagi para pemain industri untuk belajar, bekerjasama dan mengaplikasikan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Sambutan Hari Radio Sedunia Zon Borneo kini berlangsung di Stadium Tertutup Lawas. Untuk perkembangan semasa bersama wartawan Dalini Jupar Ali. Silakan Dalini. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di RTM Kuching bersama saya Dalini Jupar Ali bintang langsung dari Stadium Tertutup Lawas. Bukan apa, tapi kita nak memberi gambaran jelas kepada anda kemeriahan bagi program ataupun sambutan Hari Radio Sedunia Zon Borneo. Yang pasti selama 3 hari program ini berlangsung, pelbagai acara, pelbagai pengisian menarik dihaskan kepada pengunjung yang datang ke sini. Jadi untuk mengulas berkenaan dengan pengisian program ataupun apa sahaja berkaitan dengan program ini, kita nak bersama dengan penerbitnya, Mary Toro. Terima kasih Kak May bersama dengan kita untuk petang ini, Kak May. Ya, terima kasih Dali. Baik, Kak May, kongsikan bersama dengan penonton untuk program sambutan Hari Radio Sedunia Zon Borneo, Kak May. Baik, sebenarnya kita sudah berkampung di Lawas ini bermula pada Isnin yang lepas di mana program bersepadu ini melibatkan RTM Sarawak, RTM Sabah, RTM Labuan. Pengisian aktiviti seawal jam 8 pagi tadi iaitu Bayu Pagi Zon Borneo, siaran secara serentak 15 stesen radio Zon Borneo selama 2 jam dari studio
studio mini RTM. Dan selain itu kita juga mengadakan jualan Rahmah Madani di mana sambutan sangat meriah. Jualan ini diadakan sehingga pada esok dan kami mengalu-alukan kehadiran masyarakat di Lawas dan sekitarnya untuk hadir memeriahkan lagi aktiviti-aktiviti kita sepanjang program sambutan Hari Radio ini. Dan selain itu kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran masyarakat di mana pada malam ini kita akan mengadakan rakaman Berambeh Raya 2025 yang mana melibatkan artis tanah air iaitu Bob Yusuf, Hazradola dan Fauzia Gambus. Baik, terima kasih Kak May. Sangat padat walaupun ringkas, cukup memahamkan kita mengenai aktiviti ataupun program yang akan berlangsung pada malam ini. Penerbitnya sudah mengajak anda untuk datang memeriahkan program kita pada malam ini. Jadi warga Lawas, datanglah ke Stadium Tertutup Lawas. Jadi sampai itu saja perkongsian saya dari Stadium Tertutup Lawas bersempena dengan Hari Radio Sedunia Zon Borneo. Kembali bersama dengan rakan setugas di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Dalini. Sebanyak 7 buah pusat sehenti intervensi awal OZEK baru dirancang dibina di Sarawak sehingga 2030. Selain OZEK di Miri yang dijangka beroperasi hujung tahun ini, 6 yang lain akan dibina di Samarahan, Lawas, Betong, Kapit, Serian dan Bintulu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu perancangan itu berikutan permintaan tinggi terhadap perkhidmatan OSEK. Sehingga kini 2 cawangan yang beroperasi di Kuching dan Dalat telah mencatatkan 840 kanak-kanak yang telah dan sedang mengikuti program intervensi awal, manakala lebih 350 kanak-kanak masih menunggu giliran. Menurutnya, ibu bapa menjadi ikon penting sebagai orang pertama yang dapat mengesan sebarang perkembangan terbantut pada anak mereka sejak kecil. Program intervensi awal ini walaupun dianggap remeh namun memberi kesan positif kepada anak-anak yang mengalami pelbagai jenis ketidakupayaan. Datuk Seri Fatimah berucap merasmikan majlis graduasi OSEK Sarawak di Kuching. Pada majlis tersebut, seramai 113 kanak-kanak yang telah tamat mengikuti sesi intervensi di OSEK menerima sijil masing-masing. Projek bekalan elektrik luar bandar RES ke Ulu Mujuk Meluan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, projek yang dahulunya tertangguh akibat beberapa kekangan kini kembali disambung. Jelasnya kelewatan projek berlaku berikutan pelaksanaan menaik taraf jalan ke Ulu Mujuk dijalankan serentak. Setelah berbincang bersama kedua agensi, kedua pihak, maka program untuk meneruskan program RES untuk pergi rumah Mut, rumah Tinting, rumah Bacau dan rumah Nyanau akan diteruskan. Ya, sebab YB mohon kedua-dua pihak membuat atau memberi kerjasama supaya projek ini dapat berjalan. Hasil perbincangan bersama Sarawak Energy Berhad SEB dan Jabatan Kerja Raya JKR, projek ini kini dapat diteruskan. Projek ini dijangka mengambil masa 2 tahun, namun jika kontraktor menunjukkan komitmen penuh, ia berpotensi disiapkan dalam tempoh 1 tahun 6 bulan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat projek bekalan elektrik luar bandar RES ke Ulu Mujuk Meluan di Pejabat Daerah Julau. Dalam majlis sama, 21 penerima menerima cek pampasan bagi projek RES ke Ulu Kenawit dengan jumlah peruntukan sebanyak RM145,000. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko keciciran pelajar. Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Sarawak, Siti Zulaiha Ibrahim berkata, pengalaman semasa pandemik COVID-19 menunjukkan kepentingan teknologi dalam memastikan pelajar terus mendapat akses pendidikan walaupun berdepan cabaran. Menurutnya, sokongan teknologi bukan sahaja membantu pelajar meneruskan pembelajaran, malah turut meningkatkan mutu pendidikan negara. Siti Zulaiha berkata demikian pada majlis perasmian program Anak Kita SPM 2025 dan penyerahan tablet pendidikan peringkat negeri di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Seramai 1,255 pelajar sekolah rendah dan menengah dari 128 buah sekolah terpilih menerima bantuan tablet pendidikan.
Program yang dilancarkan serentak di seluruh negara itu bagi meningkatkan kemampuan literasi pelajar sekolah rendah dan kadar kelulusan pelajar SPM selain mengurangkan kadar keciciran pelajar. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto di Angkasa Puri untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril langsung dari Sarawak.